Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok momen daya. Pertama sekali, apakah momen daya? Apabila kita kenakan daya kepada sesuatu objek, objek itu akan memutar pada satu titik tetap, iaitu fulcrum yang kita sudah tengok apabila kita bincang tuas. Dan kesan putaran ini yang disebut sebagai momen daya. Bila kita kenakan daya pada satu objek, objek itu putar di sekitar satu titik tetap, kesan putaran tu adalah momen daya. Momen daya bergantung kepada dua faktor, iaitu daya yang dikenakan dan juga jarak tegak daripada fulcrum ke daya yang kita kenakan itu, iaitu daya dan jarak. Daya dan jarak. Dua ni sangat penting untuk topik ini ya. Contoh momen daya apabila kita guna spana ni. Bila kita kenakan daya, spana ni akan memutar di sekitar satu titik tetap, iaitu pangsi dia. Dan juga bila kita buka pintu, pintu tu putar sekitar pangsi, iaitu fulcrum ni. Dekat sini. So ini adalah dua contoh momen daya. So kita tengok pula macam mana kita nak kira momen daya. Sebenarnya sangat senang ya. Yang pertama sekali kita kena cari mana daya Newton. Dan juga jarak tegak, iaitu 90 darjah daripada fulcrum. Jarak dalam meter. So unit dia ialah Newton meter, nm. N mesti huruf besar, M huruf kecil kalau awak tulis nm. Kalau tulis penuh Newton meter, dua-dua huruf kecil. So Newton meter. Kita tengok contoh. Senang sikit kita nak faham ya. So momen daya ialah daya kali dengan jarak tegak. So kita tengok gambar ni. Newton di mana? Daya di mana? 50 Newton. Lepas tu jarak berapa? Sini dia bagi 20 cm. So kita nak cari momen daya, kita kena tukar dulu dia jadi meter. Kita nak cari Newton, nak cari meter. Meter tak ada. So 20 cm tukar dulu jadi meter. Ingat tak macam mana nak tukar cm kepada m? Kita bahagi 100. So 20 bahagi 100 kita dapat 0.2 meter. So sudah ada meter, sudah ada Newton, kita boleh guna rumus ini. So daya kali jarak, 50 Newton kali dengan 0.2 meter, kita dapat 10 Newton meter. So momen daya dia ialah 10 Nm. Kita tengok lagi satu contoh. Sama juga momen daya sama dengan daya kali dengan jarak. Daya sudah ada 10 Newton, jarak 15 cm, sekali lagi tak ada meter. Tukar dulu jadi meter seperti cara contoh 1 bahagi dengan 100. Kita dapat 0.15 meter. So Newton sudah ada, meter sudah ada, kita boleh cari momen daya. So 10 Newton kali dengan 0.15 meter. Jawapan dia 1.5 Newton meter. Kita sudah dapat jawapan dia, momen daya. So boleh faham ya? Momen daya akan bertambah sekiranya daya bertambah. Magnitude daya bertambah, maksudnya kita tolak kuat-kuat. Newton tu bertambah. Satu lagi, faktor kedua ada kaitan dengan rumus dia. Yang pertama ialah daya, kedua ialah jarak. Jarak tegak dari fulcrum kalau bertambah. Tengok dua spana ni. Kita tolak sama kuat guna 10 Newton, daya 10 Newton. Tapi, contoh sebelah kiri ni awak tolak dekat tengah-tengah. 0.1 meter daripada skru. Atau nut. Contoh ni kita letak tangan belakang sikit, 0.2 meter. Mana satu senang nak gerak? Kita tengok rumus dia. Kita cari momen daya. Untuk yang sebelah kiri ini, Newton kali meter, 10 kali 0.1, momen daya dia 1 Newton meter. Yang sebelah kanan ini, momen daya dia 10 Newton, daya sama kuat. Jarak dia jauh sikit, 0.2, kita dapat 2 Newton meter. Dia tu 2 kali ganda kalau kita letak tangan di sini. Sebab tu kalau kita pegang spana ni, kita letak tangan jauh sikit, dia senang nak pusing.
Okey, sebab momen daya dia dipengaruhi oleh jarak. Seterusnya, kita tengok prinsip momen ini pada tuas. Okey, prinsip momen ni kita boleh apply ataupun guna dekat tuas juga. Dan dalam tuas kita ada dua punca daya. Satu daripada titik daya. Ingat lagi tak? Tuas ada 3 perkara penting, iaitu daya, fulcrum dan beban. Daya dan beban adalah sejenis daya. Daya tu memang daya lah ya. Okey. Dan beban juga diukur dalam bentuk Newton. So ada 2 di sini. So kalau tuas ini berada dalam keadaan yang seimbang, okey, maka beban kali dengan jarak dia dari fulcrum adalah sama dengan daya kali dengan jarak daya daripada fulcrum. Okey, kita tengok contoh senang sikit kita nak faham ya. Okey, so ini contoh pertama, ada 2 orang budak ni. Okey, Jia Ying dan juga Wei Hong yang duduk di atas jongkan jongkit. Okey, mana fulcrum dia? Fulcrum di tengah-tengah ni. Ini adalah kelas tuas kelas pertama. Okey, so apakah soalan minta apakah jarak Jia Ying supaya daripada fulcrum supaya jongkan jongkit itu diseimbangkan. So dalam keadaan seimbang kita boleh guna rumus ini. Maksudnya, okey, berat Newton Jia Ying ni kali dengan meter Jia Ying daripada fulcrum adalah sama dengan Wei Hong Newton dia kali dengan meter Wei Hong daripada fulcrum. So kita tulis siap-siap. 200 Newton soalan sudah bagi dengan jarak dia D. Sebab kita nak cari, kita tak tahu lagi D ni berapa. Kali dengan D, tulis saja. Kali dengan D sama dengan 300 kali dengan 2. Lepas tu kita nak cari D, maksudnya 200 ni kita kena pindah ke sebelah sini. Okey, kalau kita nak pindah, kali akan jadi bahagi. So D sama dengan 300 kali 2 bahagi dengan 200. Kira dengan menggunakan kalkulator senang saja kan. So D sama dengan 3. Jangan lupa ada unit dia, meter. Okey, selalu kita cari Newton dan meter. Ingat ya, untuk momen kita cari Newton dan meter. Kita tengok satu lagi contoh. Okey, kita baca soalan dulu. Gambar raja menunjukkan seorang lelaki cuba gerakkan batu besar berjisim 100 kg guna sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Jarak antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter. Jom kita tengok gambar dulu. Batu yang besar ni 100 kg. Okey, dan jarak dia kepada batu kecil adalah 0.5 meter. Okey, sambung kita baca. Lelaki itu, jarak lelaki itu dan batu kecil ialah 2 meter. So, lelaki dengan batu kecil 2 meter jarak dia. Okey, hitungkan magnitude daya yang perlu dikenakan oleh lelaki untuk menggerakkan batu besar. So, berapa Newton yang perlu? Apa yang hilang? Batu ni dia bagi kilo dengan meter. Tak ada Newton. Macam mana nak buat? Tak ada Newton. Macam mana kita nak guna formula? Tak boleh. So, kita kena tukar 100 kilo tu, kg tu kepada Newton dulu. Okey. So, 1 kg sama dengan 10 Newton. Soalan dah bagi. Okey. So, kita tukar dulu. 100 kg berapa Newton kali dengan 10. Kita sudah dapat 1000 Newton. Sekarang boleh buat. Okey. So, 1000 dengan jarak dia daripada batu adalah 0.5 meter. So, Newton, meter. Okey. Okey. Lepas tu, lelaki ni, dia kenakan daya berapa tak tahu. Kita bagi wakil dulu dengan huruf D. Kali dengan 2. Okey. Jarak dia daripada fulcrum adalah 2. So, Newton dan meter. Newton dengan jarak Newton yang kita guna tu daripada fulcrum. Okey, itu cara kita buat. So, nak cari D ni sama juga 2 ni kena pindah ke sebelah sini. Kali akan jadi bahagi. So, D sama dengan 1000 kali dengan 0.5. 2 daripada bahagian sini. Okey, tadi. Okey, bahagi 2. Okey, bila dia pindah, dia jadi bahagi. Tekan kalkulator, D sama dengan 250 Newton. Okay, so itu cara kita guna momen daya dalam tuas. Boleh ya? So, itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye!
Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.